أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang dihormati pengurusi Surau At-Taqwa Tuan Haji Azhar beserta seluruh jawatan kuasa takbir Surau At-Taqwa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para asatizah, muslimin, musliman, ayahanda dan bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang berada di surau ini untuk iktikaf dan sama ada juga ahli-ahli anak Korea kita yang berada di atas talian. Moga-moga dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini sentiasa di dalam rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dulu, kini dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada kesempatan ini Allah masih lagi mengurniakan kepada kita dengan pelbagai nikmat-Nya, macam-macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, sama ada kita minta ataupun tidak, sama ada kita ingin ataupun tidak ingin, semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Okey, maka oleh itu saya nak ajak diri saya khususnya dan diri tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda yang berada di surau pada malam ini, sama-sama kita ikat nikmat tersebut dengan sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pastikan bila mana Allah beri kepada kita nikmat itu, kita lakukan kepada ataupun kita manfaatkannya kepada ke arah kebaikan yang kata apa, memberi manfaat kepada diri kita dan juga kepada manusia yang lain ataupun masyarakat yang berada di sekeliling kita. Itu di antara kata apa, di antara perkara yang kita boleh menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita sentiasa melafazkan ataupun melahirkan rasa syukur dengan menyebut alhamdulillah. Okey, jadi sama-sama kita sentiasa melafazkan dan juga melakukan perkara-perkara kebaikan. Moga-moga dan mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda, segala kebaikan itu, segala nikmat yang baik yang Allah berikan kepada kita itu akan sentiasa berkekalan istiqamahnya sehinggalah kita akhir hayat nanti, ataupun sehingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, insya-Allah. Dan moga-moga kita dapat mati dalam keadaan husnul khatimah, bukannya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Fa na'udzubillah. Okey, baik. Tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali perkongsian ilmu kita dalam kitab 35 Adab Pilihan dalam Islam karangan almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah. Kita kalau ikutkan sebelum ni kita berhenti pada muka surat ataupun pada tajuk yang ke-24, muka surat 125, kalau tak silap saya lah, betul betul. Okey, baik. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan ataupun perkongsian ilmu kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membuka pertemuan ini dengan bacaan Ummul Kitab. Seterusnya kita menghadiahkan bacaan ini kepada pengarang kitab ini almarhum Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi pada bab yang ke-24 ini, saya sebutkan dulu tajuknya, iaitu Adabul Muslim fi asna'i iyadatil marid zamanan wa libasan wa tahaddusan, iaitu maksudnya adab seorang Muslim pada menziarahi orang yang sakit dari sudut masa, pakaian dan percakapannya. Okey, namun sebelum tu izinkan untuk saya nak recap balik pada tajuk yang ke-23. Sebab tajuk 23, 24, 25 ni dia kata apa? Dia lebih kepada adab-adab ketika menziarahi pesakit ataupun pesakit lah, sama ada di hospital ataupun di rumahnya. Okey, jadi pada adab yang ke-23 ni kita bincang dahulu berkenaan dengan fadail, iaitu kelebihan kita menziarahi orang yang sakit. Pelbagai orang kata apa, ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada orang yang menziarahi pesakit. Sebagaimana Allah kata antaranya, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat berselawat dan memohon keampunan buat orang yang menziarahi pesakit. Nampak tak? Maknanya bagaimana para malaikat juga, bukan setakat kita, tetapi para malaikat juga berselawat dan memohon keampunan buat orang yang menziarahi pesakit itu. Begitu juga ziarah pesakit juga mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi kata orang yang kita ziarahi juga akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, iaitu syifa daripada Allah Subhanahu wa taala asbab kita menziarahinya. Nampak tak? Dalam kita sedar ataupun tidak, dia punya fadail, kelebihan orang yang menziarahi pesakit ataupun orang yang sakit. Okey, baik. Jadi pada bab yang ke-24 ini kita nak cerita pula berkenaan dengan adab seorang Muslim, iaitu kita bila mana kita nak ziarah orang yang sakit, sama ada dari sudut masanya, sama ada dari sudut pakaiannya, sama ada dari sudut percakapannya. Realitinya tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bunda, bila mana kita pergi ke hospital ataupun kita menziarahi pesakit, apa yang kita lakukan? Dari sudut masanya lah. Yang pertama, dari sudut masa, apa yang kita buat? Kita kadang-kadang, bukan kita, orang lain, kadang-kadang kita ambil masa yang terlalu panjang duduk di hospital, bukan duduk apa pun, duduk main handphone. Betul tak? Segelintir daripada kita, bukan kita, orang lain. Ada yang main handphone, ada yang tengok surat khabar, ada yang sembang, bukan sembangan pesakit, sembang sesama orang yang datang. Kan? Yang pesakit tu duduk terbaring atas katil, yang dia sembang, okey, saham macam ni, tinggi naik, bla bla dan sebagainya. Okey, dari sudut kata apa, itu dari sudut percakapannya lah. Kemudian kalau dari sudut percakapan dengan pesakit pula, kadang-kadang kita sehingga boleh mengguris perasaannya. Dari sudut macam mana? Dari sudut kita sembang-sembang, kita tanya dia sakit apa, sakit jantung, kemudian kita pula sembang, sakit jantung, saya dulu pun ada kawan macam ni juga, tak lama buat bypass, sama je, 3 minggu lepas tu dah KO. Kita cerita macam tu. Jadi menjatuhkan orang apa, menyebabkan dia rasa muram, menyebabkan dia rasa sedih dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itulah yang kita nak bincangkan dalam bab yang ke-24 ini. Moga-moga bila mana kita ziarah pesakit nanti, kita tak buat PL macam ni lagi, ataupun tabiat macam ni lagi. Okey, baik. Tengok apa kata musannif. Qala musannif, indama tazurul marid la tansa anna li ziyaratihi adaban tutlabu min zairihi hatta takuna ziyarah mun'ashatul lah, rafi'atan min ma'nawiyatihi, mu'inatan ala takhfifil alimihi, zaidatan fi sabrihi wa ihtisabahul ajar. Okey, baik. Ketika mana kita menziarahi akan orang yang sakit, hendaklah kita jangan lupa bahawa menziarahinya dengan adab-adab yang dituntut oleh syariat.
Okey, daripada orang yang datang berziarah itu. Maknanya bila mana kita nak pergi ziarah orang, tuan-tuan, puan-puan, ayahanda dan bonda, ada adab-adab yang dituntut oleh syariat. Maknanya kita tak boleh pergi sembrono macam tu sahaja. Okey, jadi sebab apa? Sebab kita nak menjadikan ziarah itu adalah ziarah yang menyegarkan bagi pesakit. Nampak? Okey? Maknanya ziarah tu kita nak bagi segar, kita nak gembirakan hatinya, bukan kita nak jadikan dia sedih. Okey? Kita nak tinggikan semangat pesakit. Nampak tu disebut meninggikan semangat pesakit. Kemudian kita nak membantu meringankan kesakitannya. Kita nak menambahkan kesabarannya dan kita nak menambahkan ganjaran pahala kepadanya. Itulah objektif kenapa kita pergi menziarahi pesakit ataupun orang yang sakit, selain daripada fadail ataupun kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita. Nampak? Jadi daripada sudut motivasinya, kita bila orang sakit ni, tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda, kita cerita COVID lah. Okey? Siapa-siapa pernah kena COVID? Pernah? Ada orang pernah kena COVID? Apa perasaan kita bila kita kena COVID? Kalau kata apa, kalau waktu mula-mula COVID dulu, ya Allah, kalau siapa yang kena COVID tu kan, memang down habis dia punya motivasi. Memang dia fikir dah, kalau kena je COVID ni, Allah, memang tak lama. Betul tak? Memang down habis. Jadi itulah kita punya tanggungjawab kita sebagai jiran ke, sebagai kawan ke, sebagai adik ke, sebagai abang ke, sebagai suami ke dan sebagainya, untuk naikkan semangat dia. Itulah dia punya orang kata apa, objektifnya. Kita nak kembalikan balik, kita nak tinggikan semangat dia. Kita katakan baik perkara-perkara yang baik, Allah Subhanahu wa taala pilih yang terbaik, ataupun kata apa, Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada orang yang sabar dan sebagainya. Jadi perkara-perkara itulah yang kita nak ceritakan kepada pesakit ni. Sebab orang yang sakit ni juga, tuan-tuan, puan-puan, ayahanda dan bonda, kalau siapa yang pernah kena COVID ataupun sebagainya lah, sakit-sakit lain, dia punya motivasi memang down. Dia seorang-seorang, kena pula kalau duduk kat hospital kan, duduk kat hospital, walaupun hospital 5 star ke apa kan, waktu ziarah tu memanglah seronok, tetapi bila waktu malam tu menung seorang-seorang, Allahu Akbar, dulu aku sihat je, tapi sekarang ni dah sakit, sakit sini lah, sakit situ lah dan sebagainya. Dia bila ramai Alhamdulillah, tapi bila seorang-seorang, bila nak malam, bila nak tidur tu pun kejap-kejap tengok pintu tiba-tiba tergerak, mau takut juga kan. Jadi perkara-perkara itulah yang kata apa, yang kita nak kata apa, nak tambahkan ataupun nak ringankan kesakitannya. Walaupun orang kata apa, bab kata pepatah, berat mata memandang, lagi berat bahu memikul kan. Tapi itulah maknanya, itu kita bagi semangat. Moga-moga dan mudah-mudahan ada kebaikan di sana. Okey, baik. Jadi itu objektif yang pertama, yang kata apa, bila mana kita ziarah pesakit untuk meninggikan semangatnya, menambah membantu meringankan kesakitan, menambahkan kesabaran dan menambahkan ganjaran pahala kepadanya. Baik. Kalau tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda ada kitab, ada buku ni, cuba tengok bawah tu. Dia punya footnote 24 tu, okey. Tambahan daripada penterjemah. Okey. Penterjemah tu siapa? Penterjemah tu orang yang kata apa? Kitabnya Abdul Fattah Abu Ghuddah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah memberikan sedikit ulasan. Okey. Antara cara ataupun adab kita bila mana kita bersama dengan orang yang sakit, okey, ziarah orang yang sakit, duduk di sisi kepala pesakit. Duduk di sisi kepala pesakit, bukan duduk kat kepala pesakit. Kena tengok dulu, duduk di sisi kepala pesakit. Sekarang pergi duduk pula kepala pesakit, bukan, duduk kat sisi kepala pesakit. Dan duduk tu pula bukan duduk saja, okey, bukan duduk tengok je, duduk macam tu, dah, duduk di sisi kepala pesakit sambil kita berdoa. Antaranya sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza 'adal marid jalasa 'inda ra'sihi thumma qala sab'a marrat as'alullahal azim rabbal 'arsyil azim ay yashfiyaka. Okey, maksudnya apa? Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menziarahi akan orang yang sakit, baginda akan duduk berhampiran kepalanya ataupun duduk di sisi kepala pesakit. Kemudian baginda mengucapkan sebanyak 7 kali doa. 7 kali doa apa? Doanya kalau dalam bahasa Arabnya as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Ayyashfiyaka. Okey? Maksudnya aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan kepada arasy yang agung, bahawa dia menyembuhkanmu sebanyak 7 kali. Okey, itu doa antara doanya lah. Kalau kita tak hafal bahasa kata bahasa Arabnya, asallallahu azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, tu tak ada masalah. Doa bahasa Melayu, ya. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, keampunkanlah pesakit ini. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, mohon kata apa, sembuhkan pesakit ini. Okey, kalau nak best lagi sebut nama dia. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan izin daripadamu, engkau sembuhkanlah Muhammad bin Ahmad ini. Okey, macam tu. Maknanya sebut sebanyak 7 kali. Hadis ini adalah hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, Abu Daud, Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Okey, maknanya duduk di sisi kepala pesakit sambil kita berdoa, dan doa itu sebanyak 7 kali. Okey, doa yang disebut tadi. Baik. Kemudian yang kedua bila mana kita menziarahi orang yang sakit, tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda, tanya keadaan ataupun tanya khabar keadaan orang yang sakit. Tanya sambil kita meletakkan tangan di atas dahi atau orang tangan orang sakit itu, bukan atau atas tangan orang yang sakit itu bukan orang tangan kalau tengok dalam buku tu, atau orang tangan orang sakit itu. Okey, maknanya atas tangan orang yang sakit itu. Okey, maknanya kalau ada sebahagiannya, kalau kita pergi ziarah orang, ada orang yang tak selesa kalau kita letak tangan letak tangan kita ni atas dahi, tak selesa, mungkin tak selesa. Tetapi kalau macam salah, letaklah tangan sambil-sambil, apa khabar, sihat ke? Sihat, memang sihat, tengah sakit kan, ambillah ayat-ayat lain kan, ambillah ayat-ayat yang bersesuaian, tak payahlah ayat macam tu kan. Dan memang orang tengah terbaring, kita tanya lagi, sihat ke? Memang tak sihat lah. Okey, peganglah tangan dia sambil-sambil buat urut, apa khabar, okey, macam mana Haji, harap-harap moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan dengan segera dan sebaiknya. Macam itulah. Tak adalah kita duduk jauh-jauh, duduk jauh, macam Kak Haji Basri duduk situ, kita orang pesakit kat sini tanya, Haji apa khabar, sihat? Tak, jangan macam tu. Maknanya pergi dekat. Dia punya sunnahnya pergi dekat. Okey, baik. Okey, kemudian ini juga berdasarkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Min tamami iyadatil marid ay yad'a ahadukum ala jabhatihi aw yadihi fayas'aluhu kaifahu. Okey, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian dari kesempurnaan cara mengunjungi orang yang sakit, hendaklah seseorang itu meletakkan tangannya di atas dahi atau tangan orang yang sakit itu, lalu bertanya kepadanya tentang keadaannya. Okey, macam tu. Maknanya bila mana kita tanya keadaannya, kita sebutlah, maknanya moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan yang baik kepadamu. Tak payah kita nak tambah lagi macam saya sebut tadi, 3 bulan, 3 minggu, tak payah. Benda-benda macam tu jangan kita sebut kepada orang yang sakit. Okey, baik. Itu yang kedua, perkara yang kedua yang perlu untuk kita tahu. Okey. Baik, yang ketiga iaitu sunat untuk kita menyuruh pesakit banyakkan bersabar, menyenangkan dan mententeramkan hatinya
seperti kita mengatakan kepada pesakit itu bahawa sakit yang ditanggung ini sebagai pembersih daripada dosa. Kan sejuk hati dia bila mana kita cerita macam tu. Dan juga ini juga bertepatan dengan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin ya'uduh faqala la ba'sa tuhuru insyaallah. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang laki-laki yang sedang sakit. Beliau lalu bersabda kepada lelaki tersebut, tidak ada apa-apa, insya-Allah bersih, insya-Allah sihat, insya-Allah. Nabi kata, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okey, jadi kita memasukkan perkara-perkara yang mententeramkan hatinya juga itu merupakan salah satu perkara yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi juga sebut dalam satu hadis, Nabi kata, inna ahabbal a'mal ila Allah ba'dal faraid idkhalu sururu ala muslim. Sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah selepas amalan-amalan fardu adalah kita memasukkan atau memberi kegembiraan kepada seorang muslim. Okey, hadis riwayat At-Tabrani dalam Awsat dan Rijalnya Siqah. Okey, dalam Awsat dan Rijalnya Siqah. Okey, baik. Jadi dalam hadis ni pun cerita dah, maknanya antara perkara yang disukai oleh Allah ataupun perkara amalan yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada amalan-amalan fardu adalah kita memasukkan rasa gembira kepada orang lain. Jadi perkara-perkara tu bagus. Perkara-perkara tu menyenangkan hatinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan kasihkan kepada kita. Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Baik. Begitu juga tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bunda, sebagaimana yang dinyatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau bertanya, beliau berkata, apakah amalan-amalan yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idkhaluka surur ala mu'min ashba'ta ju'atah aw satarta auratah aw qadaita lahu hajah. Okey, baginda ditanya berkenaan dengan satu soalan, apakah amalan-amalan yang paling utama? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau memasukkan kegembiraan ke atas orang beriman, engkau mengenyangkan rasa laparnya, engkau menutup auratnya, yakni memberikan pakaian, ataupun kau menunaikan hajatnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Okey, maknanya di antara bentuk-bentuk perkara yang paling baik ataupun yang paling utama, amalan-amalan yang paling utama adalah yang pertama sekali kita memasukkan rasa gembira ke atas orang beriman. Bagi cerita benda-benda baik, cerita benda-benda yang kata apa, memberikan motivasi kepada orang yang lain, sama ada orang yang sakit ataupun tak, kita cerita benda-benda baik. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bunda, maknanya itulah perkara antara amalan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, kita mengenyangkan rasa laparnya. Maksudnya orang kata apa, beri sedekah, beri sedekah lah, beri sedekah kalau ada sedekah, kalau tak ada duit, kata apa, beri, kata apa, masakkan kepada orang yang miskin, kepada orang yang berhajat dan sebagainya. Itu pun salah satu daripada contoh mengenyangkan rasa laparnya. Okey, baik. Kemudian yang ketiganya, menutup auratnya, memberikan pakaian. Kalau orang yang tak cukup pakaian, bagi pakaian dia. Kalau tak tutup aurat pun bagi pakaian. Contoh di antara perkara-perkara yang paling utama lah. Dan yang keempatnya, iaitu engkau menunaikan hajatnya. Okey, hadis riwayat At-Tabrani. Menunaikan hajat ni pun tengok keadaan. Tengok keadaan, iaitu tengok kemampuan kita. Maknanya kalau kemampuan kita setakat tu je yang kita mampu untuk bantu, okey, cukup. Tak perlu untuk sampai kita menyusahkan diri. Sebab kan tak pasal nanti ada orang minta kita sesuatu yang kita tak mampu, dia baca hadis ni habis tuan-tuan. Kan dia baca pula hadis ni, menunaikan hajatnya itu adalah salah satu daripada fadail a'mal. Jangan tuan-tuan balas balik, sebenarnya bukan semua ataupun ikut kemampuan kita lah. Kalau kemampuan kita setakat itu sahaja kita mampu untuk bantu setakat itu sajalah. Okey, kalau kita mampu lebih, silakan.
Okey, baik. Kemudian mana tadi? Ada satu tadi duduk di sisi kepala pesakit, yang kedua kita bertanya khabar keadaan orang yang sakit, kemudian yang ketiga sunat suruh pesakit banyak bersabar. Okey, tuan-tuan, puan-puan, sikit saya nak sentuh sebab apa sunat kita menyuruh pesakit banyak bersabar? Kita kena suruh kita kena suruh. Sebab waktu tu memang orang yang sakit ni dia punya bukanlah mental, dia punya motivasi dia ataupun dia punya aura dia memang down. Bila mana down, itulah datangnya bisikan-bisikan bisikan-bisikan syaitan, suruh bunuh diri je lah, minumlah inilah apalah dan sebagainya kan. Ini tu yang boleh terjun bangunan, buat macam-macam yang membahayakan diri. Okay, jadi sebab tu kita kena suruh pesakit tu banyak-banyakkan bersabar. Memang suruh tu dalam keadaan yang tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Maknanya kalau boleh berdiplomasi lagi diplomasi, ataupun kalau mana yang perkataan-perkataan hasanat ataupun perkataan-perkataan yang baik-baik. Okey, macam tu kita nak pujuk dia. Kita nak pujuk dia supaya dia banyakkan bersabar. Tak payahlah kita nak marah dia. Okey, kita pula pergi marah dia. Kau tu lah bla 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 bla. Kita pula pergi marah. Tak sesuai. Kita sebenarnya kita nak suruh dia banyak bersabar, dia dah motivasinya tak ada. Kita pula pergi marah. Jadi benda tu tak sesuai. Jadi kita kena suruh pesakit banyak bersabar dalam keadaan dalam keadaan yang paling baik perkataannya. Okey, baik. Kemudian yang keempatnya, kita mendoakan pesakit. Okey, antara doanya sebagaimana yang tadi disebut, ini doa yang lain lebih kurang sama tadi, asallallahu rabbil arsyil azim ayyashfiyak. Okey, kita baca yang nombor 2 pula yang bawah tu. Daripada Ibnu Abbas juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ada maridan lam yahdur ajalah faqala indahu marrat as'alullah al-azim rabbal arsyil azim ay yashfik illa afahu Allah subhanahu wa ta'ala min zalikal marad. Okey, barang siapa melawat orang yang sakit yang belum sampai membawa ajalnya, dia membaca 7 kali di sisi orang yang sakit itu, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang memiliki arasy yang agung, semoga dia menyembuhkanmu, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkannya dari penyakit itu. Nampak tak? Maknanya kelebihan doa yang diajar oleh Nabi SAW tu tadi. Okey, maknanya Nabi kata apa tadi? Nabi kata kalau kita pergi ziarah ataupun kita melawat orang yang sakit yang belum sampai membawa ajalnya, okey, maknanya Nabi kata kat situ ada 2 perkara yang kita kena tengok. Bila mana kita pergi ziarah orang yang sakit, okey, orang yang sakit ada doanya tersendiri. Dan bila mana kita nak pergi ziarah orang yang nazak, juga ada doanya. Nampak tak? Bila mana kita nak pergi ziarah orang yang dah meninggal pun ada doanya. Doa yang lain lah. Okey. Jadi pada sisi ini Nabi kata kalau barang siapa yang melawat orang yang sakit yang belum sampai membawa ajalnya, maka dia disunatkan ataupun dia membaca 7 kali di sisi orang yang sakit itu, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiq. 7 kali. Kita hafal doa ni tuan-tuan. Melainkan Allah kata apa, Nabi kata apa, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya dari penyakit itu. Kan satu keajaiban, satu keistimewaan doa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kita sebab tu bila mana kita pergi ziarah orang yang sakit, banyakkan doa. Sebab tu kalau ikut masa untuk ziarah ni sebenarnya tak lama tuan-tuan. Ada tak kat sini? Ada, kalau tempoh ada, kita sembang nanti masa untuk kita ziarah ni memang tak lama. Walaupun hospital bagi kita daripada pukul 12 sampai pukul 2 kan, betul tak? Hospital kerajaan 1 pukul 2
1 pukul 2. Kalau hospital swasta tu tak ada dah, tak ada masa, pergi je, haruk je, duduk dekat situ, kan. Tapi ada masanya, walaupun hospital bagi kita masa yang panjang, tetapi sebenarnya dalam adabnya, mengikut adabnya ada tempoh dia pendek lagi daripada itu. Okey, tak apa, nanti kita sembang. Baik, jadi kalau boleh hafalkan doa ni ataupun doa-doa yang lain untuk doa-doa kebaikan yang lain untuk memberikan kesembuhan kepada orang yang kita ziarah. Okey, baik. Ataupun kita baca doa yang lain, doa yang disebut oleh pengarang kitab ini, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yu'afiyaka wa yashfiyaka. Okey, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yu'afiyaka wa yashfiyaka. Sama saja, maknanya aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang memiliki arasy yang agung, semoga dia mengafiahkan kamu dan menyembuhkan kamu. Okey, itu dia punya doa. Ataupun kita membaca doa yang lain juga. Doanya disebut Allahumma rabbin nas musibal ba'si ishfi anta syafi la syafi illa anta syafi illa anta la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqama wala alama. Kalau ada satu lagi, dalam satu lagi doa ada juga disebut Allahumma anta syafi la shifaa illa shifa'u ishfahu ishfahu hatta la yughadiru saqama wala alama. Okey, banyaklah doanya. Maksudnya apa? Maksudnya, ya Allah, Tuhan yang memelihara manusia, yang menghilangkan kesusahan sakit, sembuhkanlah dia ya Allah, Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau, sembuh yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Syifaan la yughadiru saqama. Okey, baik. Jadi macam saya sebut tadi lah, bawah ni pun juga ada sebut sama juga lah, Allahumma rabbin nas ay ya rabban nas azhibil ba's ishfihi wa anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Allah Rabbul manusia, zat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau zat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan dari kesembuhanmu, iaitu kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Okey. Jadi ni di antara doa-doa yang boleh kita amalkan kepada bila mana kita berjumpa dengan ataupun kita melawat orang yang sakit. Tuan-tuan cuba tengok balik saya nak tekankan jap kat mana Allahumma anta syafi la anta syifa. Okey, baik. Tengok balik, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaka. Okey, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang memiliki arasy yang agung, semoga dia menyembuhkanmu, melainkan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dari penyakit itu. Okey, baik. Ada segelintir daripada kita ni tuan-tuan. Okey, ini di luar di luar. Semua nak sentuh sikit je. Contoh, kalau saya bagi tahu dalam grup, saya bagi tahu dalam grup, tuan-tuan, Encik Muhammad sakit. Okey, Encik Muhammad sakit. So, apa kita buat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, ada lagi tak? Salah satunya bagus, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul, bukan mati saja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pandang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati dah dia ni. Bukan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu juga bagus, salah satu daripada doa. Sebab tu Nabi kata, Allah Subhanahu wa taala kata apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Okey, nampak tak? Allah kata apa? Allah kata, kamu ni wahai manusia, kamu ni akan diuji. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, kamu akan diuji dengan ketakutan, kamu akan diuji dengan kelaparan, kamu akan diuji dengan naqsim minal amwal, duit kamu tak ada ataupun sikitnya duit kamu, maka semua tu Allah akan uji. Allazina iza asabathum musibah, kemudian apabila kamu ditimpa musibah-musibah tadi ataupun musibah-musibah lain, maka Allah ajar kepada kamu, sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, daripada Allah dia datang, kepada Allah juga dia kembali. Apa yang kamu dapat daripada sebutan itu, Allah kata apa?
ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Allahu akbar tuan-tuan. Bila mana kita sebut perkara innalillah tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi, kemudian kita sabar, Allah kata apa? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim, kamu akan mendapat selawat daripada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Bukan itu saja, Allah bagi juga rahmat pada kita. Allahu akbar. Nampak tak? Itu kelebihan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bukan setakat mati saja kita sebut, tetapi orang yang ditimpa musibah juga kita sebut. Okey, baik, kembali tadi. Baik. Ada bukanlah kita, segelintir daripada kita bila saya sebut tadi, maknanya saya bagi tahu tuan-tuan, Encik Muhammad sakit. Okey, marilah kita sama-sama kita doakannya. Okey, ada segelintir daripada kita akan jawab syafakallah. Betul tak? Syafakallah, syafakillah, syafakumullah, syafakallah, syafahullah, syafahallah. Okey? Baik. Kalau siapa-siapa yang jawab syafakallah tu, bermaksud dia doakan kepada saya. Sebab saya yang menyampaikan. Okey? Sebab saya yang menyampaikan. Macam contoh, saya bagi tahu, kalaulah saya sendiri bagi tahu, tuan-tuan, saya sakit, doakan saya. Okey, tuan-tuan sebut syafakallah. Okey, bagus dalam bahasa Arabnya. Tak bagus maknanya kalau tuan-tuan sebut dalam bahasa Arab, alhamdulillah, cantik. Okey, kalau sebut dalam bahasa Melayu pun cantik, tak ada masalah. Cumanya orang kata apa, kalau dalam bahasa Arab tu kena berhati-hati sikitlah daripada sudut penggunaan tu. Macam contoh kita sebut kalau mayat yang meninggal kan, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Kalau mayat lelaki kan, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau mayat perempuan kita sebut Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Sama juga macam orang yang sakit tadi ni. Okey, kalaulah saya yang bagi tahu tadi, Encik Muhammad ni kata apa, sakit, mari kita sama-sama doakan. Doa yang paling baiknya kalau dalam bahasa Arabnya, tuan-tuan sebut syafa'ullah. Syafa'ullah. Maknanya semoga Allah menyembuhkannya. Bukan sembuhkan saya. Syafa'allah tu sembuhkan saya. Saya yang bagi tahu Encik Muhammad tu sakit. Okey? Jadi itu daripada sudut penggunaan bahasa lah, maknanya tidak sampai menjatuhkan akidah tuan-tuan dah. Okey? Jangan pula lepas ni kata apa, terus tak nak terus sebut dalam bahasa Arab dalam grup dah. Jangan pula. Semua saya nak betulkan je mana-mana yang kata apa, mana-mana yang sedikit kata apa, longgar ataupun sedikit kekeliruan. Kadang-kadang orang main copy paste tu baik dah, okey dah, tak ada masalah. Cuma daripada sudut bahasanya. Okey? Jadi kalau macam tadi saya sebut, kalau orang bagi tahu, contohlah kita punya Korea, kita ambil Korea kita lah, senang. Bagi contoh, Haji Muayyan bagi tahu kat kita, contoh kan, biasa Biro Kebajikan bagi tahu, senang. Okey, Biro Kebajikan bagi tahu ni Encik Muhammad ataupun Wan Syarizan tengah sakit, jom kita doakannya sama-sama. Jadi tuan-tuan jawablah yang terbaik sekali, iaitu syafahullah, syafahullah. Ataupun tuan-tuan ambil dia doa ni tadi, Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'u ishfahu ya Allah. Okey, ishfahu ya Allah. Okey, ataupun boleh juga sebut tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepadanya. Okey, macam tu. Ishfihi. Okey, baik. Okey, macam tu maknanya itu di antara perkara-perkara yang sentiasa ataupun yang berlakulah bila mana kita copy paste. Saya juga pernah menyebut benda ni banyak kali dah kat mana-mana tempat. Jadi harap-harap tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bunda, maknanya kita ambil manfaat lah daripada perkara ataupun doa ini. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, ada lagi 2 minit. Okey, jangan kita memperkatakan sesuatu melainkan perkara-perkara yang baik sahaja bila mana kita melawat orang yang sakit. Okey, sebab apa? Sebab daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian menziarahi orang sakit atau orang yang meninggal dunia, maka ucapkanlah perkara-perkara yang baik.
Okey, maknanya kita sebut perkara-perkara yang baik macam saya sebut tadi lah. Jangan sebut perkara-perkara yang menyebabkan dia rasa sedih dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian fayam bagi li'aidil marid, okey, alla yatilu julusa indah li'anna lahu min al-halat mardiyah khassah ma la yusmahu batilah julusu indahu fa'iyadatul marid kajalsatil khatib ya'unul jalsah ila khatib yaumul jum'ah bainal khutbataini fi qasriha wa khifatiha wa kila fi hadza aidan. Okey, baik. Tempoh masa, maka sayugianya bagi orang yang menziarahi orang yang sakit bahawa dia tidak memanjangkan masa duduk di sisi pesakit. Okey, li'annahu, kerana sesungguhnya bagi seorang pesakit itu menghadapi sebahagian keadaan-keadaan sakitnya sendiri yang tidak diizinkan memanjangkan masa untuk duduk di sisinya, maka menziarahi orang sakit itu seumpama duduknya seorang khatib. Maksudnya duduk di antara dua khutbah pada hari Jumaat, di antara dua khutbah dari sudut pendeknya masa dan ringannya. Okey, nampak? Baik. Dalam perkara ni, tempoh masa macam saya sebutkan tadi, walaupun masa yang diberikan kepada orang kata apa, kepada dari hospital kepada pelawat tu, tempoh dia masa panjang. Okey, 2 jam ke 3 jam ke kalau ada yang tak ada masa langsung. Tetapi kita sebagai orang yang menziarahi, maknanya bila mana kita dapat kita pergi melawat, kita tidak digalakkan untuk kita memanjangkan masa duduk di sisi pesakit. Contoh masa pesakit itu disebut seumpama duduknya seorang khatib. Maksudnya duduk di antara dua khutbah pada hari Jumaat. Pendek tak pendek? Pendek kan? Pendek tak? Pendek. Ada tak khatib duduk hari Jumaat tu, dia duduk setengah jam? Tak ada. Duduk 15 minit pun tak ada. 15 minit pun tak ada. Tak sampai pun 5 minit. Tak sampai pun 5 minit. Maknanya dia duduk sekejap je, doa sikit, bangun balik. Itu kebiasaannya. Maka kata apa, kita punya tempoh tu seumpama itu. Ataupun kita boleh katakan kata apa, 10 hingga 15 minit saja. Maknanya 15 minit ke bawah sahaja tempoh kita ziarah orang yang sakit. Okey, nak katakan macam tu. Kalau nak yang paling baik ni, inilah maknanya duduk di antara dua khutbah pada hari Jumaat, di antara dua khutbah dari sudut pendeknya masa dan ringannya. Nampak tak dia punya nak kata nak bagi keselesaan kepada orang yang sakit. Sebabnya bagi seseorang pesakit itu menghadapi sebahagian keadaan-keadaan sakitnya sendiri yang tidak diizinkan untuk kita memanjangkan masa untuk duduk di sisinya. Okey, jadi itu dia punya tempoh masa kalau kita nak pergi melawat orang yang sakit. Kalau saya kata apa, kita kata pula, kalau saya nak pergi melawat orang tu di Al-Star, Hospital Sultan Abahiyah, Ustaz, macam mana pula Ustaz? Takkan daripada Beranang ni 5 minit je nak kata apa? Sebab tu saya sebutkan tadi, kalaulah macam tu sekali, maknanya bawah 15 minit. Sebab kita duduk dekat hospital tu, kita bukan buat apa pun. Kita bukan buat apa pun. Yang pergi, orang kata apa, pergi buat injection ke apa ke, tu semua doktor, jururawat semua ada. Kadang-kadang kita sendiri pula mengganggu pula orang doktor dan jururawat dan sebagainya. Jadi sebab tu dipendekkan masa. Maknanya pendekkan masa, cukup sekadar untuk kita doa, dapat doa pun alhamdulillah. Okey, macam tu dia punya adabnya, atau dia punya tuntutannya. Okey, baik. Kemudian panjang lagi, ada lagi sikit lagi, saya nak habiskan pun panjang lagi ni. Ni syair. Baik, jap. Saya dikatakan dalam sebuah syair, ni syair. Kita ambil terus belakang tu lah, qala hafiz 132 tu, sebab ni syair tajab. Ada tak maksudnya kaum bersama lalu mengucapkan okey, ada agak penting kat ni. Okey, dikatakan dalam sebuah syair, dalam satu syair, adabul iyadati an takuna musalliman wa takuna fi asari salam muwaddi'an.
adab kita berziarah kepada pesakit itu bahawa engkau memberi salam, dan bahawa engkau setelah memberi salam lalu mengucapkan selamat tinggal, maksudnya tidak duduk lama bersama pesakit. Ni lagi, maknanya kita datang-datang daripada jauh, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, dah cukup, balik. Dia punya nak kata pendeknya tempoh masa bila mana kita duduk di ward ataupun kita duduk di hospital ataupun di rumah dan sebagainya, pendek. Kita nak doa je, kita nak doakan dia je. Okey, baik. Dan dikatakan juga dalam satu syair yang lain, husnul iyadati yaumun baina yaumain waq'ud qalilan kamislil lahzi bil ain la tubrimanna alilan fi mas'alah yakfika min zaka tas'aluhu biharfain, yakni qaulul aid lil alil kaifa anta syafakallah. Kunjungan yang baik itu berselang hari, duduklah engkau seketika seumpama kerdipan mata, janganlah engkau menghujani pesakit dengan berbagai soalan, memadailah bagimu bertanya dua perkataan, yakni maksudnya dua perkataan itu pertanyaan orang yang berziarah kepada sakit, bagaimana keadaanmu, kaifahal, dan juga syafakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. Okey, dia punya ayat pendek, memang pendek, tak adalah panjang jela cerita pula keadaan keadaan hujan sekarang ni, panas, durian sedap, habis semua dia cerita. Tak maknanya tak sesuai perkara-perkara tu. Kita datang doa, tanya khabar, doa, dah, ma'assalamah, balik. Okey, baik. Last, qala Hafiz Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah fi akhir kitabil Kafi fi fiksarat Malikiyah, wa man zara sahihan aw 'ada maridan falyajlisu haythu ya'muruh falmar'u a'lamu bi'aurati manzilihi wa 'iyadatul marid sunnatun muakkad wa afdalul 'iyadati akhaffuha wa la yatilu 'aidu julusa 'indal 'alil illa ayyakuna sadiqan ya'nasu bihi wa yasarruhu zalika min. Telah berkata Imam Al-Hafiz Imam Ibnu Abdul Al-Bar rahimahullah pada akhir kitabnya berjudul Al-Kafi, sebuah kitab fikih mazhab Maliki, barang siapa yang menziarahi orang yang sihat atau mengunjungi orang yang sakit, kalaulah orang yang sihat itu, maka hendaklah dia duduk sebagaimana yang diarahkan kepadanya. Okey, baik. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita pergi ziarah orang yang sihat, kita pergi melawat lah, bukan ziarah lah. Kita pergi melawat kawan-kawan kita, menziarah kawan-kawan kita, maka kita kena duduk sebagaimana yang diarahkan kepada kita. Macam kita sembang sebelum ni, perkongsian ilmu kita sebelum ni. Memang kalau tetamu, kalau tuan rumah suruh kita duduk kat kawasan A, maka kita duduk kawasan A. Kalau dia B, B lah dia. Okey, itu kalau kita ziarah orang yang sihat. Tetapi kalau kita pergi mengunjungi orang yang sakit itu, maka perkara yang pertama, dia adalah sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut untuk kita pergi ziarah orang yang sakit. Dan sebaik-baik ziarah orang sakit adalah yang paling ringan, dan janganlah orang yang berziarah duduk lama di sisi pesakit, melainkan melainkan bahawa dia sahabat yang disenangi oleh pesakit dan pesakit gembira dengannya. Boleh, tak ada masalah. Tetapi tetap jangan lama. Maknanya kalau tadi tempoh masa tadi lebih kurang duduk antara dua khutbah tadi kan, kalau orang biasa. Tetapi kalaulah kata apa, yang kita ziarah tu mak kita ataupun adik-beradik kita dan dia ataupun kawan-kawan kita, dan dia senang dengan kehadiran kita, dia gembira dengan kehadiran kita, maka kita duduklah kejap. Jangan pula kita pula tak boleh lama, kejap je. Tak boleh pula dari sudut adabnya ataupun daripada sudut syariatnya, tak boleh pula. Maknanya duduklah kejap bagi tenangkan perasaan orang yang kita ziarah itu. Okey, jadi itulah di antara perkara ataupun adab-adab yang adab seorang muslim pada ziarah orang yang sakit, dari sudut masa, dari sudut percakapan, dari sudut pakaiannya. Kalau ikut tajuk ni, kita akan bawa dalam bab ataupun adab yang ke-25. Okey,
jadi itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bonda, perkongsian kita pada bab ataupun adab yang ke-24 ini. Maka moga-moga dan mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan ada manfaat yang boleh kita ambil daripada perkongsian ilmu kita pada malam ini. Dan moga-moga mana yang baik itu amalkanlah, mana-mana yang buruk itu, mana-mana yang tidak senang, saya sendiri pun minta maaf banyak-banyak. Moga-moga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tuan-tuan, puan-puan, ayah dan bunda juga dapat memaafkannya. Okey, yang baik itu datangnya daripada Allah, segala kelemahan itu datangnya daripada diri saya. Insya-Allah kita bertemu, kita bersua pada bab yang seterusnya, pada bab adab ataupun pada adab yang ke-25 pada masa yang akan datang. Okey, siru ala barakatillah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamhuna jam'una jam'an marhuma wa la tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.